Okay, contoh soalan pendek dia macam ni lah. Okay, yang kita akan buat sama-sama malam ni dan walaupun dia masuk dalam kertas satu, dia juga akan masuk juga, maksudnya kemahiran yang sama yang kita akan guna yang malam ni akan digunakan juga dalam kertas dua kita. Sekejap saya nak tengok recordingnya kita. Oh, kawan awak yang tak datang ni, risau nanti dia tak dapat. Okay, Alhamdulillah. Alright, jadi first kali kalau kita sebut tentang linear. Kalau awak belajar masa menengah rendah, masa buat graf, kalau kata linear tu, persamaan linear apa dia punya persamaan dia? Kalau kuadratik, AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar. Kalau linear? Tak ada kuasa. Tambah C. Tak ada kuasa, betul. X dia tak ada kuasa, tapi persamaan dia Y sama dengan MX tambah C. Betul? Okay, M apa, C apa? M kecerunan. M kecerunan, C adalah pintasan Y. Okay, so ini adalah basic lah untuk bentuk linear. Okay, bentuk persamaan linear. Okay, tapi kalau yang awak belajar selama ni, bentuk persamaan linear yang awak belajar selama ni, dia akan tulis macam ni. Y sama dengan MX tambah C. Y dan C dia huruf kecil. Tapi di sini, untuk bab ni, awak akan nampak dia tulis Y dia dengan huruf besar. X pun huruf besar. Okay, Y dia kadang-kadang dia buat tanda macam ni. Menunjukkan bahawa Y dan X dia bukanlah Y dan X yang biasa yang awak jumpa. Maksudnya selalu awak jumpa Y sama dengan MX tambah C. Contoh, awak akan jumpa Y sama dengan 2X tambah 3. Ataupun Y sama dengan 1/2 X tolak 5. Ataupun Y sama dengan negatif 3X tambah 4. Ni yang biasa awak jumpa. Okay, sebelum ni. Di mana Y dan X dia adalah Y dan X yang biasa je. Y dan X, YX, YX. Tetapi dalam hukum linear yang kita akan belajar sekarang ni, dia adalah persamaan tak linear yang kita modifykan dia. Awak kena ingat dia bukan persamaan linear yang asal dia dah linear. Dia persamaan yang tak linear tapi kita modify. Tahu modify apa? Modify tu apa? Ubah suai. Kita ubah suai persamaan yang tak linear tu menjadi persamaan linear. Bermaksud Y dan X bukan lagi dalam bentuk Y dan X yang biasa. Okay, Y dan X dia akan jadi Y dan X yang berbeza. Nanti saya tunjuk awak lah apa contoh Y dan X yang kita akan dapat. Okay, M dan C masih lagi kekal. M adalah kecerunan dan C adalah pintasan Y. Okay, dan kalau kita sebut je linear bermaksud graf dia akan berbentuk garis lurus. Takkan ada lengkung ke macam graf kubik ke, tak ada. Okay, dia tetap akan garis lurus, tak kiralah dia berkecerunan positif atau berkecerunan negatif. Okay, jadi yang penting awak kena ingat bahawa awak tak akan jumpa Y sama dengan MX tambah C yang seperti dulu. Maksudnya Y dan X dia adalah Y dan X yang biasa. Okay, Y dan X yang kita akan jumpa dekat sini mungkin log ke, mungkin ada huruf-huruf lain. Okay, jadi dia akan berlaku sedikit pengubahsuaian lah kepada Y dan X tu. Okay, maksudnya dalam bab ni, dia akan bagi awak persamaan yang bukan linear tapi awak kena modify persamaan tak linear tu menjadi satu persamaan linear. Okay, jelas tak setakat ni? Tanpa contoh lah yang penerangan cikgu tu rasanya boleh faham tak? Boleh. Okay, alright. Okay, bagus. So sekarang kita move pada contoh-contoh persamaan yang mungkin boleh diberi dalam soalan dan awak kena modify dia menjadi persamaan linear. Okay, contoh persamaan 1. Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX. Ini adalah persamaan asal yang diberikan dalam soalan. Okay, tapi dia nak awak ubahkan Y dia menjadi Y per X. Okay, dan X dia dikekalkan dengan X biasa sahaja. Okay, sedangkan di sini X dia adalah X kuasa 2 dan Y dia adalah Y sahaja. Okay, dia nak Y ni, Y ni berubah jadi Y per X. Dan X ni dia nak ubahkan dia jadi X biasa. Okay, yang dekat sini dimaksudkan dengan Y dan X adalah dia nak ubah Y dan X yang cikgu tunjuk tadi, Y dengan X huruf besar tu, menjadi Y dan X yang dia nak. Ni yang dia nak lah yang cikgu petakkan ni. Okay, jadi
kita kena modify persamaan yang diberi. Okey, sekarang persamaan bagi y sama dengan ax kuasa 2 tambah bx. Okey, kena ingat dekat ingat betul-betul bahawa nak modify ni senang je. Modify y, bila modify ubah suai y dengan betul, yang lain automatik akan mengikut. Nanti awak akan tengok x awak dah tak payah nak fikir dah. Awak yang penting awak betulkan y awak, y dah dapat seperti yang y yang dikehendaki, nanti automatik x akan ikut. Okey, sekarang kita tengok sama-sama persamaan 1. Okey, persamaan 1, y asal adalah y sahaja. Y yang dikehendaki adalah y per x. So, apa yang perlu kita buat modification kepada persamaan lama ni? Kita kena buat apa? Sekarang ni y je. Nak jadi y per x. Apa yang kurang kat situ? Bahagi X. Yes, bahagi x. Bermaksud kita kena, ingat matematik dia konsep dia mudah je. Dia kena seimbang, dia kena adil. Kalau kita bahagi satu benda dengan x, semua kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah semua perlu dibahagi dengan x. So kita bahagikan semua persamaan ni dengan x. Okay, jadi ni jadi apa? Y per x sama dengan ax kuasa 2 bahagi x jadi apa? Ax kuasa 2 bahagi x. AX. So x daripada x dah 2 dah potong x 1 jadi tinggal ax sahaja, betul? Okay, tambah bx bahagi dengan x. Dapat apa? B. B. Okey, sekarang kita tengok balik. Adakah kita dah ikut apa yang soalan nak? Soalan nak y besar dia adalah y per x. Adakah kita dah dapat sini y per x? Dah. Dah dapat. Okey, kita dah dapat. Kita dah modify dia dah betul dah y per x. Ni adalah y kita. Okey, x dia. Adakah kita dah dapat seperti yang dia nak? Ni? Dah. Okey, so x dia dah dapat. So, selain daripada y dan x, yang melekat dengan x tu adalah m. So, ini adalah m kita. Dan ini adalah kita punya, apa? C. C. Okay, ini adalah kita punya c. So, dapatlah y sama dengan mx tambah c. Jelas tak untuk contoh pertama ni? Jelas. Okay, so first kali tengok y asal dan y yang dikehendaki. Okay, y dikehendaki tu apa ekstra dia berbanding y asal. So kalau dia ada bahagi x, kita bahagikan semua yang ada dengan x. So nanti automatik x kita pun akan betul, m betul, c pun akan betul. Alright, kita tengok soalan nombor 2. Apakah y asal? Y per X. Okay, y per x. Y yang dikehendaki? Y biasa. Y sahaja. So daripada ini dia nak y sahaja. Tengok yang y kecil jangan tengok yang hitam ni. Okey, sekarang x. Dia nak x apa? X asal kita apa? X. X sahaja. Dia nak suruh jadi X. X kuasa 2. X kuasa x 2. kuasa 2. Okey, bagus. So ingat cikgu kata nak buat modify, kita modify apa je dulu yang first? Y. Y. Okey, y. Jadi kita tengok y dengan y. Apa beza y asal dan y baru? Y asal ada per x, yang y baru tak ada per x. Macam mana nak hilangkan x tu? Kali X. Darab. Bagus. Okey, so kita darabkan semua dengan x. Okey, boleh faham? Maksudnya kalau dia tak ada, kita bagikan. Yang ni dia dah ada pula, kita darabkan. Kenapa darab? Contoh y per x. Kalau kita darabkan dengan x, x ke atas, so atas dan bawah dia akan potonglah. Ada satu atas bawah, so tinggal y sahaja. Okey, jadi sekarang dah darab dengan x keseluruhan. Y per x darab x dia akan jadi y sama dengan px darab x. Jadi apa? Px darab x. Okey, bagus. Px kuasa 2 tambah q per x darab dengan x. Q Per x darab x. Atas dan bawah dia akan potonglah. So tambah q. Okey. So kita tengok balik. Apakah y kita? Dah ubah tak kepada y yang dia nak? Dah. Okay. So kita dah dapat y kita adalah, y besar kita adalah y sama dengan p kita akan jadi m. X kuasa 2 dapat sama seperti yang dikehendaki. Okay, so dapat x tambah
Okay, ini adalah kita punya C. Okay, cikgu galakkan awak setiap kali masa awak buat modification kepada persamaan, tolong tulis balik kat bawah ni. Maksudnya labelkan siapa Y, siapa M, siapa X, siapa C. Sebab tak semua soalan akan dapat dalam bentuk yang mudah macam ni. Kadang-kadang ada yang dia letak Y sama dengan C tambah MX. Maksudnya awak kena tukarkan tempat duduk supaya awak tak keliru nanti. Susun dia betul-betul. Okay, nak susun macam mana? Tengok siapa yang melekat dengan X, itulah M. Yang tak ada melekat dengan siapa-siapa, dia adalah C. Okay, kita tengok soalan 3. Okay, soalan 3, X kat bawah ni kita padam sebab dia dah terjatuh ke bawah. Okay, kita letak dia ni kat sini, X sama dengan X. Okay, so apa yang awak nampak pada persamaan 3? Y asal, apa Y? Y asal kita apa? Y. Y. Okay, Y baru? Y punca kuasa X. Alright, bagus. So Y nak jadi Y punca kuasa X. X asal? Yang mana satu ni? Ni dia dah susun lah, dia dah susun cantik dah. Yang depan tu M, X tambah C. So X asal awak apa ni sekarang ni? P per punca kuasa X. Dia melekat dengan M tau. Jadi macam kita nak asingkan ni. M apa? X apa? MP. X 1 per Okay, punca betul. M kuasa. sama dengan P. So X kita 1 per punca kuasa X. Bagus. Okay, jadi sekarang kita nak daripada 1 per punca kuasa X ni, kita nak jadikan dia kepada X sahaja. Okay, tapi jangan risau, jangan pandang pada X, pandang pada Y. Sekarang daripada Y biasa nak jadi punca kuasa Y punca kuasa X. Apa yang perlu kita buat pada persamaan ni? Darab punca kuasa X. Okay, bagus. So darab semua dengan punca kuasa X. Yang tak ada kita darab je, jangan risau. Yang ada nak potong kita bahagi. Okay, so Y darab punca kuasa X dapatlah Y punca kuasa X sama dengan, okay, sekarang yang situ P punca kuasa X darab dengan punca kuasa X. Jadi apa? P. 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 Nah, ni atas dah ada, bawah ada, hilanglah P. Okay, tambah Q punca kuasa X. Okay, Q punca kuasa X darab dengan punca kuasa X lagi. Apa? Q punca kuasa. Okay, cikgu tanya, kalau punca kuasa 4 darab dengan punca kuasa 4, apa jawapan dia? Punca kuasa 4 berapa? Punca kuasa 4 berapa? 2 kan? Darab 2. So dapat 4, betul? Betul kan? Okay, so kalau ada 2 punca kuasa, apa yang akan jadi? Kita boleh cancel off dia lah. So, kita cancelkan punca kuasa, kita just ambil nombor kat dalam tu je. Okay, jadi punca kuasa X darab punca kuasa X jadi apa? X. X sahaja. Okay, so QX. Okay, so bila tengok ni, adakah susunan dia dah Y sama dengan MX tambah C? Belum. Belum. So apa yang kita kena buat? Susun balik. Okay, cuba bacakan cikgu susunan dia. Yang ada melekat dengan X, dia akan jadi M. Yang tak ada X apa-apa, itu adalah C. Okay, jadi apa dia? Y punca kuasa X sama dengan QX tambah P. Okay, sama dengan QX QX tambah P. Okay, bagus. So apakah kita punya Y besar? Ini. Okay, ini adalah kita punya Y besar. Okay, ni Y besar kita. Sama dengan, okay, Q ni apa? M. M. Okay, X ni adalah X kita. Okay, dan ini adalah kita punya tambah C. Okay, jelas tak? Jelas. Okay. Cikgu nak ingatkan awak, masa awak buat ni, pastikan di sebelah kiri persamaan hanya ada Y sahaja. Contoh soalan 4. Dia ada Y tolak punca kuasa H. So, apa yang kita perlu buat first step kita? Pindahkan. Ya, first kita kena pindahkan dulu. Yang selain daripada Y, kita kena pindahkan dia bawa belah sana. Okay, so dia akan jadi Y sama dengan HK per X. Apa? Tolak jadi? Tambah punca kuasa H. Okay, cikgu bagi 1 minit. Buat modify. Daripada Y nak jadi XY. Modify kan sekarang.
Dapat? Dapat? Izzati Dapat, Wahidah cikgu. dapat? Aida dapat. Okay, yang lain ada lagi yang dapat? Baik. Okay, Izzati nak try? Boleh. Boleh? Okay, so Boleh, sekarang daripada Y nak jadi XY. So apa yang kita perlu buat kepada keseluruhan persamaan ni? Darabkan dengan X. Bagus. Okay, kita kena darabkan semua ni dengan X. Okay, so jadi apa? Dapat XY sama dengan HK Hmm? tambah Hmm? punca H X. Punca kuasa H, X. Okay, adakah ini dah dalam bentuk Y sama dengan X tambah C? Susunan? Susunan dah betul? Belum. Belum. Okay, susunkan Izzati. XY sama dengan? Punca kuasa H X tambah HK. Alright, bagus. Okay, Zul, tolong cikgu definekan siapa Y, M, X, C. Apa cikgu? XY? Y siapa Y? Mana Y? Apa M? Apa C? Y. Hmm. Y yang XY. Okay, kemudian? M yang punca kuasa H tu M. Okay. Yang X tu X lah. Okay. Lepas tu yang Betul? tambah C. C sama dengan? HK. Alright. Okay. Boleh. Yang lain dapat tak? Cikgu saya nak Dapat. tanya. Dapat. Ya, Alia? Yang punca kuasa H, X tu memang kena ada kurungan ke? Tak kisah pun. Saya just nak asingkan. Sebab nanti awak akan jumpa persamaan yang lagi complicated. Nanti awak tak boleh nak differentiate, nak bezakan antara M dengan X. So bila saya kurungkan, awak nampak kan yang tak ada dalam kurungan tu M, yang dalam kurungan tu X lah. Contoh, nanti awak akan jumpa contoh macam ni, H per X. Okay, so kalau H per X, nampak M dengan X dia dah melekat. Jadi kita kena keluarkan satu-satu. Kita keluarkan H darab 1 per X. So H akan jadi M, 1 per X akan jadi X. Okay, boleh Alia? Boleh cikgu. Terima kasih. Okay, so dia sebenarnya tak penting pun. Cuma awak kurungkan supaya saya kurungkan sebab saya nak mengajar, nampak awak jelas. Kalau awak periksa nanti awak nak kurung pun lebih baiklah. Jadi cikgu tu tak adalah kuis nak cek jawapan awak. Kadang-kadang ada pelajar akan buat macam ni. XY sama dengan H punca kuasa X tambah HK. Still betul sebab MX dengan XM memang betul. Cuma dari segi kefahaman konsep awak salah lah. Sebab kita kena depankan M dan belakangkan X. Okey, jadi silap pula punca kuasa saya. Okey, contoh awak tulis X punca kuasa H. Okey, still sama sebab 2 darab 4 dengan 4 darab 2 sama tak? Sama. Dari bila darab kedudukan dia tak ada masalah. Cuma tak cantik lah bila kita buat persamaan Y sama dengan XM tambah C. Kan tak cantik. Ataupun Y sama dengan C tambah XM. Kan tak cantik. Sebab kita dah terbiasa dengan Y sama dengan MX tambah C. So kita susunkan dia supaya jelas. Orang yang menanda pun jelas. Awak yang buat pun akan jelas dengan jawapan awak sendiri. Alright. Okay, kita terus ke soalan 5. Okay, apa yang awak tengok pada soalan ni berbeza dengan soalan sebelum ni? Ni soalan ni bentuk apa ni? Bentuk pecahan. Bentuk pecahan awak semua suka kan? Suka? Kurang boleh. Okay, so kalau bentuk pecahan, macam first cikgu ajar, tak payah nak darat-darat silang bagai, pening kepala dulu. Okay, yang penting awak bawa selain daripada yang melekat dengan Y, bawa dulu dia pergi ke sebelah kiri. So kita tinggalkan Y kuasa 2 per B sama dengan 1 tolak X tambah 3 per A. Okay, jelas? Yang ni kita buat first step. Tak payah darat silang, darat apa dulu. Tak payah. Kita just alih-alihkan supaya yang tinggal kat sini Y sahaja nanti. Okay? Lepas tu, B nak hilangkan, kita buat apa? Bahagi B.
Bahagi darab B. Okay, kita nak buang ini. So, kita darabkan B. Okay, macam nak bagi bubur kacang. Bagi pada jiran yang sebelah betul dengan jiran yang sebelah jauh sikit. So, tinggal Y kuasa 2 sama dengan B tolak. Buat je lah macam ni. X tambah 3 per A darab B. Buat macam tu dulu. Okay? Jelas tak? Jelas. Okay. Ini baru susun Ni awak belum modify lagi. Okay. Oh tapi sebenarnya dah termodify tak? Secara tak langsung. Tak buat apa-apa pun. Dia dah modify kan? Betul tak? Sebab awak dah dapat Y kuasa 2. Betul? Betul. Okay. Betul. Cuma apa? Susunan betul tak? Tak. Okay. Tolong cikgu susun. Y kuasa 2 sama dengan B bawa pergi belakang. Negatif Negatif. dalam kurungan X tambah 3 per A. Okey. Dalam kurungan X tambah 3 per A, B tambah B. Betul? Betul. Okey. Kalau sekarang awak nampak jelas Betul. dia ni C, awak nampak dia ni Y. Tapi ni awak nampak tak dia MX ni? Awak boleh beza tak kalau awak tulis dalam bentuk macam ni? Siapa M, siapa X? Nampak tak? Tak. So sekarang kita kena pecahkan dia. Pening kan? So kita pecahkan dia. Apa yang kita boleh buat? Macam mana nak pecahkan? X per A tambah GA. Macam mana? X tambah 3, kita nak keluarkan X tambah 3 saja sebab tu je X kita. Selain daripada X tambah 3, sebenarnya kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, semua itu yang melekat tu adalah M. Jadi tolong cikgu keluarkan Y kuasa 2 sama dengan, keluarkan M dulu. Tinggalkan X tambah 3 je, selain daripada tu semua keluarkan. Apa? Negatif B. Bagus. Negatif B per A, betul tak? B sebab dia duduk atas, A dia duduk bawah. Jadi kita keluarkan negatif B per A dalam kurungan X tambah 3. Adakah benda sama dengan yang ke atas? Sama. Sama sebab B masih di atas, cuma dia duduk depan. Awak ingat darab, tak kisah dia depan ke belakang dia still sama. Okey, dan A ni masih lagi di bawah, cuma dia kita keluarkan daripada X tambah 3 sebab kita punya X kita tahu adalah X tambah 3 je. Okey, jadi selain daripada yang X tambah 3, yang melekat dengan dia, satu sebutan yang melekat dengan dia, itu semua kita ketepikan dan jadikan dia sebagai M. Okey, yang ni tak ada masalah lah. Tambah B ni adalah kita punya C kat belakang. Okey, clear tak? Clear. Faham. Okay. So, sekarang negatif B per A ni akan jadi kita punya M lah. Okey, ni kita Y, ni X, ni C. Okey. Cikgu bagi masa, kejap. Cikgu bagi masa 2 minit. Try buat soalan 6. Ada kertas tak depan awak semua ni? Ada. Okey. Buat je dulu. Tak apa. Tak salah tak apa. Yang penting cuba. Kalau ada yang dah siap, boleh cakap dengan cikgu.
Okay, dapat? Ada yang dah dapat? Yang volunteer nak bagi jawapan ke? Tak faham macam mana nak buat. Alah Zul, baru try lah. Tak faham macam mana nak buat. Tak reti? Dia pelik sikit. Oh, pelik sikit. Okay, ada tak yang anggap ni tak pelik? Nak tolong Zul. Zul nampak benda ni pelik. Saya dapat cikgu. Apa tu? Siapa dapat tadi? Aida. Okay, Aida nak try? Okay. Try Aida. Apa yang kita kena buat first Aida? Daripada P per Y, kita nak jadikan 1 per Y. So, kita kena buang apa? Darab 1 per P. Darab 1 per P ataupun bahagi P lah kan? Betul tak? Betul. Okay, so kita bahagi semua dengan P sebab kita nak buang P yang ke atas. Jadi, kita kena wujudkan P di bawah. Zul, kita nak buang P yang dekat atas. Jadi, kita kena, sebab P bila awak bahagikan dengan P kan nanti dia jadi 1. Okay, sekarang kita nak buang P yang ke atas, kita nak gantikan dengan nilai 1. Okay, awak kena ingat contoh P per Y, kita bahagikan dengan P. Okay, kita bahagikan dengan P, bahagi dengan, okay, ataupun sebab tu Aida cakap darab 1 per P kot supaya awak lebih nampak lah. Okay, so ni bila awak potong, nampak tak dia tinggal 1 per Y. Senang saya tulis untuk awak semua mungkin. Okay, so saya darab dengan 1 per Y. Okay, darab dengan 1 per Y ni, 1 per Y, 1 per P ni sama juga dengan bahagi dengan P lah. Okay, alright, Aida teruskan. So 1 per Y sama dengan Q per P. Q per P. Dalam kurungan 1 per X kuasa 2. Okay, Tolak 1 per P. tolak 1 per P. Okay, Aida dah terus buat siap-siap. Mungkin ada yang akan tak macam Aida lah, dia dah terus keluarkan, dia buat Q per X kuasa 2 darab dengan 1 per P kan. Okay, so cikgu cakap tadi, apa yang kita tak nak, semua kita keluarkan selain daripada X. Okay, yang X kita keluarkan. So sekarang X ialah 1 per X kuasa 2. Kita dah ambil dua-dua ni. 1 per X kuasa 2. So, baki kita adalah Q per P. Tu yang Aida buat macam tu. Okay, faham tak? Faham. Okay, so kita dapatlah 1 per Y adalah Y kita. Okay, sama dengan ini adalah kita punya M. Ini adalah kita punya X. Okay, tambah pula. Okay, tambah. Ini adalah kita punya C. Ya, ada soalan? Jelas ke? Tak jelas? Jelas. Jelas. Okay. Saya nampak suara yang sama je kat depan-depan ni. Yang lain-lain yang belakang-belakang tak pernah masuk first speech kat depan ni. Jelas ke tak? Raja lelaki? Jelas. Jelas. Okay, jelas. Kalau tak jelas, tanya. Jangan simpan-simpan. Nanti bila nak buat homework baru rasa pening kepala. Okay, sekarang kita buat satu. Kejap cikgu nak soalan. Okay, soalan 8. Yang lain baki tu awak boleh buat lepas ni. Lepas ni kita ada, dia ada 2 bentuk persamaan. Ni persamaan yang kita just darab bahagi. Kemudian kita akan jumpa persamaan yang kena masuk ke log. Tu pun senang je, tak ada apa-apa. Okay, kita tengok soalan 8. Okay, buat dulu. Lepas ni cikgu nak seorang volunteer jawab. Arif Aiman Boleh Okay. Arif? Boleh. Okay.
Okey, sebelum awak teruskan, ada yang mungkin terpinga-pinga nampak ada dua huruf Y, awak kena ingat untuk hukum linear ni, X boleh wujud di mana-mana. Maksudnya X boleh melekat dekat paksi Y, dia boleh ada nama XY ataupun Y per X. Tetapi Y ni dia tak boleh duduk kat tempat lain selain Y sahaja. Maksudnya Y sama dengan MX tambah C ni, dekat sebelah sini semua tak boleh ada huruf Y. Tak boleh sama sekali ada Y. Dekat sini tak ada masalah kalau nak ada X. Contoh X, Y ke Y per X tak ada masalah. Okay, maksudnya Y hanya duduk di Y je. Dia tak boleh duduk belah kanan ni langsung. Jadi sekarang, first kali awak kena faktorkan dulu kesamaan tu supaya hanya Y sahaja yang awak boleh keluarkan nanti. Okay, Arif Aiman dah siap ke? Baik ke? Dah. Okay. Dah. Boleh tunjuk? Okay. Soalan 7 cakap kan lah, ke? saya tulis. Soalan 8 lah. Oh, soalan 8. Astaghfirullahalazim. Oi, dah buat belum 8? Sekejap lagi bagi saya seminit lagi. Cepat. Siap. Okay, yang lain ada masalah buat? Try tak tu? Jangan tak cuba Cuba. Tak apa, biar rasa susah sekarang. Masa periksa nanti insyaAllah senang. Arif, kalau dah siap cakap dengan cikgu. Baik go. Okay. Okay dah, Arif? Maaf cikgu, saya tak dapat cikgu. Tak dapat. Okay, tak apa. Sama, Ada sama. yang lain yang dapat? Kod-kod diberikan ilham? Ada yang lain dapat? Akmal Daniel dapat? Anik? Tak dapat. Tak dapat. Lain? cikgu. Semua tak dapat? Aduh, tak ada hero lah ni. Ini. Pening? Nak cuba boleh cikgu? Okay, bagus. Akilah Solihah. Tak apa, cuba. Salah tak apa. Try. Okay, macam mana? First, Akilah. Saya faktorkan Y. Okay. So, NX sama dengan P tambah X dalam kurungan Y. Okay. Ataupun kita keluarkan Y dulu lah. Y dalam kurungan P tambah X. Betul? Okay, kemudian? Lepas tu yang Y tu saya pindah ke NX jadi NX per Y. Okay. Alright. Sama dengan P tambah X. Kemudian? Lepas tu NX kat sebelah sana saya pindahkan kat sana balik. Okay. So tinggal 1 per Y. Betul? Okay, ingat kalau awak pindahkan apa-apa yang berada di atas pecahan, jangan tinggalkan per Y macam tu je. Salah. Kena gantikan dengan 1. Sebab 1 ni dia ada ke dia tak ada pun sama je. Okay, jadi kena letak 1. So P tambah X per NX. Bagus. Kemudian? Jadi jawapan dia 1 per Y
bersamaan dengan P per N dalam kurungan 1 per X tambah 1 per N. Betul tak cikgu? Okey. Macam mana nak buat tu? Sebab saya confuse kalau P tambah X bagi NX. Jadi saya buat satu persatu. P per NX tambah X per NX. Oh betul, memang kena macam tu Akila. Itu memang cara yang sebetulnya dululah. Step tu akan sampai dulu. Okay, so sebab ni dia punya sebutan satu, jadi dia punya pengangka ada dua. Jadi kita asingkan P per NX tambah X per NX. Betul? Okay, kemudian X dengan X tu potong. Alright, so dia akan jadi 1 per Y sama dengan P per N. Okay, ni ada P per N. So, X dia duduk bawah je. Takkanlah nak biarkan dia kat bawah seorang-seorang tergantung. Jadi, kena letak 1 per X. Betul? Okay, dan yang ni X atas, X bawah dah tak ada. Jadi, kita letak 1 dekat atas, tinggal N sahaja. Betul? Cikgu. Okay, so sekarang mana awak punya X, Y, M, C? 1 per Y, Y. Okay, bagus. Dah ikut dah apa yang dia nak. Kemudian? P per N, M. Okay, bagus. 1 per X, X. Okay, so ini akan jadi kita punya X. Sama seperti yang kehendak soalan. Kemudian, 1 per ini N. akan jadi C. Betul? Okay, bagus Akila. Alright. Siapa tu? Ada penyokong Zulaimi? Okay, yang lain faham tak apa yang Akila tunjuk ni? Faham cikgu. Faham. Masya Allah. Tengok Allah bagi ilham kat seorang kawan awak. Okay, bagus. Jadinya yang lain pun semua boleh je cuba kan. Tak ada masalah pun. Siapa-siapa pun boleh jawab. Okay, yang penting awak try. Okay, jadi maksudnya dekat sini soalan ni kan cikgu kata bila ada Y 2 kali keluar, awak nak kena jadikan satu je. Jadi awak kena faktorkan. Sebab Y dia tak boleh wujud di banyak tempat kecuali di tempat dia sahaja. X tak ada masalah. Y memang kena duduk dekat tempat dia je. Tempat dia adalah di sebelah kiri. Y sama dengan MX tambah C. Okay, jadi kita kena faktorkan supaya kita nak tinggalkan Y je. Bila faktorkan, macam itulah yang Akila buat. Mula-mula dia keluarkan Y daripada kedua-dua ni. Okay, dia faktorkan tinggal P tambah X. Dan disebabkan Y ni kita kena duduk sebelah kiri sebab Y sama MX tambah C. Jadi Y turun bawah. So bila Y dah turun bawah dah tak ada masalah sebab kita tengok soalan pun memang nak Y kat bawah. So bila Y kat bawah, NX ni kena tendang keluar. Tendang bawa dia pergi ke sebelah kanan. Ingat siapa yang berpindah rumah, datang rumah orang, duduk bawah. Jangan sibuk-sibuk. Datang rumah orang nak masuk orang punya. Awak kalau datang rumah orang boleh ke pergi rumah orang terus masuk bilik master bedroom nak tidur kat katil tuan rumah, boleh? Tak. Kalau masuk rumah orang awak mesti dapat bilik tetamu, betul tak? Jadi kalau kita masuk rumah orang, kita kena duduk bawah. Okay? Yang bos duduk atas. Jadi ni bila dia dah pergi keluar, tak ada orang kat atas, tak bolehlah kita nak letak per Y macam tu je. So kena letak nombor 1. Apa-apa nombor yang hilang di atas, letak nombor 1. Sebenarnya, apa-apa nombor, dia macam contoh awak nampak nombor tu 3. Sebenarnya 3 tu bukan 3, dia 3 per 1. Cuma bila per 1 kat bawah, kita tak tulis. N tu bukan N. Sebenarnya N tu adalah N per 1. Okay, sebab itulah kalau ada dekat atas ni tak ada benda, kita kena letak dia 1 per. Maksudnya 1 tu tak kisah. Dia bila di bawah tak perlu ditulis, bila di atas dia kena tulis. Wujudkan dia. Alright, okay. So ini jawapan Akila. Okay, ada yang tak faham soalan 8? Cikgu akan share balik nanti jawapan ni dalam grup. Tak ada Tak ada soalan, kita boleh move? Boleh? Boleh. Okay, nak try buat satu lagi tak sebelum kita masuk hukum log punya? Boleh kita try satu lagi? Boleh. Okay, kali ni saya nak budak lelaki pula ajar. Soalan 9. Okay, try. Bagus Amin ni. Banyak dia respon dekat chat. Mungkin mic ada masalah. Tak apa. Awak kalau tak boleh jawab, jawab dekat chat. Dan saya lupa nak ingatkan. Kalau nak ditandas ke, tulis je kat chat tu. Cikgu saya nak ditandas ke. Jadi taklah saya panggil nama orang yang tak menyaut-nyaut. Okay, tulis je kat situ. Tak payah nak cakap.
Tapi tulis sebab bukan saya nak tahu pun nak bagi tanda ke apa. Saya sekurang-kurangnya kalau saya panggil nama awak tak adalah nampak macam orang tak jawab tu kan nampak macam biadab kan. Jadi awak tulis cikgu saya nak bagi tanda sekejap. Pergilah. Tulis saja. Okey, ada pelajar lelaki yang dah siap nak volunteer? Shazmin ada tak dalam kelas ni, Shazmin? Ada tak? Tak, bukan nak suruh jawab, nak tanya hadir ke tak je? Ada. Hadir, okey. Tadi internet saya Okey. Shazmin nak try jawab ke? tak faham lagi. Sebab tadi awal internet Apa tu? Apa Shazmin? tak faham lagi saya nak buat. Oh, Sebab tak faham lagi. Okey, awal okey. tadi internet lambat. Okey, tak apa. Okey, siapa nak jawab? Lelaki? Arif Aiman, tak boleh juga? Saya nak cuba tu. Okey, cuba bagus. Semangat je saya nak tengok. Okey. Apa Arif? Jadi pada permulaan saya kuasa 2 kan kesemua persamaan. Okey, bagus. Sebab kita nak T kuasa 2 sedangkan di sini adalah T sahaja, maka kita kuasa 2 kan semua. Okey, bagus. Lepas tu? Kemudian jadi T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 L per G. Okey, 4 pi kuasa 2 sebab 2 dikuasa 2 kan, pi pun dikuasa 2 kan, jadi 4 pi kuasa 2. Lagi? L per G. Okey, kenapa L per G? Mana pergi punca kuasa? So dah hilang sebab bila kita kuasa 2 kan nanti dia akan hilang punca kuasa. Okey, so punca kuasa yang dikuasa 2 kan automatik dia akan hilang. So tinggal L per G saja. Okey, setakat ni kawan-kawan faham tak? Faham, Minggu. Okay, alright. Next. Aiman? Kemudian Aiman. Aiman. Arif. Kemudian kita pisahkan L daripada 4 pi kuasa 2 dengan 1 per G tu. Okey, so jadi T kuasa 2 sama dengan Arif? 4 pi kuasa 2 per G 4 pi kuasa 2 per G L. L dan kurungan L. Okey, so siapa Y, M, X, T? Akhirnya menjadi T kuasa 2 bertukar menjadi Y. Okey, bukan bertukar menjadi T kuasa 2 adalah Y. Paksi Y nanti awak plot paksi Y awak T kuasa 2. Okey, M? M 4X kuasa 2 per G. Mana ada X? 4 pi kuasa 2. Okey, alright. Okey, kemudian? Dan L tu bertukar, L tu menjadi X. Okey, M jadi X. So, C ada tak dalam soalan ni? Tak ada. Tak ada. Okey, boleh tak persamaan linear tak ada C? Boleh. Okey, tak ada C. Tak ada C bermaksud C apa? C bernilai? Salah. Okey, cikgu tunjuk satu contoh. Apa maksud pintas apa maksud C pintasan Y kan? Okey, kalau soalan tu tak ada C bermaksud dia pintas dekat asalan macam ni. Garis dia pintas ke asalan. Okey, kalau dia keceronan negatif ke, dia pintas macam ni dekat asalan. Itu bermaksud persamaan tu tak ada C. Faham? X, Y tak terbalik ni. Faham tak? Faham. Okay. So lain kali kalau nampak graf yang bentuk macam ni, dia pintas pada asalan sifar-sifar ni bermaksud tak ada nilai C. Okay, sebab bila awak buat persamaan, kalau awak nampak dia pintas dekat sini, contoh kat sini nilai 3, awak akan letak Y sama dengan contoh berapalah MX tambah 3.
Okay, tambah 3 ni adalah pintasan Y. So, bila tak ada pintasan Y, maksudnya Y sama dengan MX tambah sifar. Kita tak letaklah tambah sifar. Okay, jadi bentuk graf dia macam mana? Macam ni lah. Kalau graf dia positif, dia akan pintas macam ni. Kalau graf dia negatif, macam yang bawah ni. Okay, dia pintas di asalan. So, tak ada mustahil lah. Persamaan linear tu, tak ada nilai C tu bukan satu yang mustahil. Maksudnya boleh wujud. Tapi kalau tak ada keceronan, tak boleh. Mana boleh tak ada keceronan? Setiap benda yang ada garis lurus ni dia mesti ada keceronan lah. Okay? Melainkan persamaan tu yang macam ni je lah. Y sama dengan X sama dengan 3 atau macam mana. Yang tu tak ada keceronan lah. Tapi dalam hukum linear ni kita akan ada minimum yang akan ada kena tinggal Y sama dengan MX. Okay? C tak ada pun tak apa. So jangan terkejut lah kalau tengok soalan macam ni mana C dia. Maksudnya bila awak lakar graf tu akan lalu asalan kita ataupun titik sifar-sifar. Okay, clear semua orang? Clear. Okay. Okay, cikgu bagi awak rehat dulu 2 minit sebelum cikgu nak masuk hukum log. Pergilah nak minum air ke nak pergi tandas sekejap. 9.58 kita start balik. Boleh? Alright, pergilah, larilah nak ambil kacang ke kalau yang dah ngantuk. Tu ada ke yang tengah belajar sambil baring kat atas katil ni? Tak, Ibu. Tak ada harap-harapnya tak ada lah. Harap-harapnya tak ada sebab budak skor rendah biasalah kan. Kadang-kadang tengok anak-anak tu baring dengan tengok Google Meet dengan baring bertidur terus. Tapi belajar Maths tak boleh macam tu sebab Maths awak kena, matematik pun awak kena duduk tulis sekurang-kurangnya awak kena tulis supaya awak rasa. Tak boleh tengok je pun tak boleh belajar matematik. Okay, kena ada kertas conteng kat depan awak. Okay, pergilah rehat sekejap. Okay, dah semua? Dah kembali ke tempat duduk? Dah, Okay, Ibu. dah. Alright, okay. So, kita sambung. Okay, untuk dia bila nak tukar hubungan hukum linear dan hubungan tak linear ni, untuk nak tukar satu hubungan kepada hubungan linear, ada 2 jenis, ada 2 bentuk. Okay, satu kalau tengok, nota yang cikgu bagi tu, bentuk satu adalah gunakan pendaraban atau pembahagian. Okay, dan yang kedua adalah menggunakan hukum logaritma.
Okay, jangan takutlah mesti ada yang macam ala log apa, sebab ada pengalaman cikgu bila ajar benda hukum linear ni tiba-tiba nanti dia jawab log tu pun dia rasa macam mudah sikit lah sebab ada skill yang dia dah gunakan di sini, nanti masa nak jawab log tu boleh diguna pakai semula. Okay, bila masa kita gunakan log ni antara, maksudnya bila kita dapat soalan macam mana kita nak tahu kita kena gunakan log. First kali of course bila kita tengok paksi yang diminta, paksi Y ada log 10Y sedangkan persamaan asal tak ada log. So kita kena masukkan log dalam persamaan tu. Dan yang kedua, biasanya persamaan yang kita kena modify tu adalah persamaan yang ada kuasa huruf. Kuasa huruf, contoh Y sama dengan AB kuasa X. Kuasa dia huruf, dia bukan AB kuasa 2. Dia bukan AB kuasa 3. Tapi mungkin dia Y sama dengan AB ataupun Y sama dengan XA kuasa M. Bila ada kuasa yang bukan nombor, maksudnya huruf, okay, kita kena gunakan bantuan log supaya log ni dia ada satu kuasa dia boleh turunkan yang duduk ke atas, duduk jadi kat bawah. Tahu tak? Log ni dia ada kuasa untuk menurunkan, dia ada power untuk menurunkan kuasa indeks ke atas ni turun kat bawah. Tahu kan? Tahu. Tak tahu? Tahu. Mungkin yang tak tahu tu selama ni dia belajar log pun dia dah tak tahu apa yang dia buat. Okay, tak apa, kita tengok balik yang kat sini. Okay, sekarang yang asal adalah Y, nak jadi log 10Y. So apa yang kita kena buat? Tambah je log 10 kat depan tu. Maksudnya tambah tu kita tak boleh tambah, operasi ni bukan tambah lah, maksudnya kita darabkan semua dengan log 10Y. Okay, so log 10, bukan log 10Y, log 10, sorry, log 10Y sama dengan log 10. Okay, yang ni kita jangan buat apa-apa dululah. Ni saya tunjuk awak step by step. Okay, sebab awak masih beginner lagi. Okay, log 10Y sama dengan log 10. Sebelah kiri, ingat konsep matematik perlu adil dan seimbang. Apa yang kita buat di sebelah kiri perlu juga kita buat di sebelah kanan. Okay, jadi log 10Y sama dengan log 10 ni kita jangan buka kurungan dulu. Okay, kemudian next step adalah salin balik yang sebelah sini. Dah dapat, dah seperti. Maksudnya sebenarnya ni dah betul dah, cuma kita belum letak dia dengan kedudukan yang betul supaya X hanyalah X dan selain daripada tu adalah M dan C. Okay, jadi ingat tak log, kalau darab, log kena buat apa? Tambah. Log kalau dua ni ada dua sebutan ni. Satu adalah A, satu adalah B kuasa X. Okay, so ada dua sebutan. Jadi bila ada dua sebutan yang didarab ni, bila ada log kat depan, maka kita akan pemudahkan dia akan jadi log 10A tambah, ingat darab akan jadi tambah, bahagi tolak lah, tu dia punya pasangan. Okay, tambah log 10B kuasa X. Setakat ni jelas tak? Jelas. Alright. Okay. So sekarang saya kan kata tadi X kita ada kuasa. Bila ada log kita boleh turunkan kuasa indeks ni di depan. Okay, so dia akan jadi log 10Y sama dengan log 10A tambah X dah turun dekat sini. Okay, dia akan jadi X log 10B. Okay, so just turunkan je. Kalau ada log, kuasa tu boleh turun dekat depan. Kalau ada log. Kalau tak ada log, suka-suka 2 kuasa M nak turun jadi M2, tak boleh. Okay, 2 kuasa M. M ni boleh turun bila awak tambah log. Contoh, log 10, 2 kuasa M. Dapat jadi M log 10, 2. Bila ada log je, dia ni boleh turun. Anggaplah log ni macam bomba datang bantu orang yang tersepit, duduk ke atas flat. Orang kata tengah terbakar kan. Jadi bila bomba datang, dia ada dia punya peralatan tu untuk menurunkan mangsa dia. Okay, mangsa yang duduk di atas dapat pergi kat depan. Tapi hanyalah dengan kehadiran log. Tak kisah log berapa. Kalau soalan tulis log asas 8, awak gunalah log asas 8. Kalau soalan tulis log kehendak soalan. Kalau kehendak soalan log 2, awak gunalah log 2. Asalkan ada perkataan log je, yang kuasa dekat atas-atas tu boleh diturunkan di depan. Okay, so sekarang, adakah persamaan yang cikgu tulis ni menepati susunan Y sama dengan MX tambah C?
Tak. Mana pasti tak? Tak. So kena susun balik. Siapa nak tolong cikgu susun? Syamimi boleh? Boleh cikgu. Okay, Syamimi tolong cikgu. Log 10Y. Log Sama dengan? 10Y sama dengan X log MX ke 10B. XM? Terus susun yang MX Ya, tu ke terus cikgu? susun je. Terus susun je. Log 10B. Okay, log 10B. Kurungan X. Okay, sekejap cikgu stop sekejap. Tadi kan ada kawan awak tanya cikgu perlu ke kurungan. Okay, dalam kes ni nampak tak? Kalau awak tulis macam ni, log 10BX, kan nanti tak nampak siapa M, siapa X kan? So kalau awak dah buat kurungan, jelas tak nampak siapa M, siapa X? Jelas. Okay, so itu kegunaan kurungan. Okay, lagi sambung balik ni Syamimi. Tambah log 10A. Okay, so apa M, apa C? M-nya log 10A. Salah. M log 10B. Alright. Kurungan X tu X. Okay, ni adalah X log kita. 10 log 10A tu C. Okay, ni adalah kita punya C. Okay, so dapat tak kehendak soalan nak log Y dengan X, dapat kan? Dapat. Okay. Clear tak? Boleh? Okay. Soalan 2, nak try dulu ke nak cikgu tunjukkan, lepas tu yang lain nanti saya boleh minta awak try? Nak try dulu ke nak cikgu tunjuk soalan 2? Ke belum cukup contoh lagi untuk log, nak cikgu tunjuk dulu? Cikgu tunjuk. Okay, sukalah tu cikgu tunjuk. Okay, Anik, macam mana ni daripada Y nak jadi log 10Y, Anik kita kena buat apa first? Log 10Y darab Darabkan dengan log 10Y, kau punya ayat pun. Darabkan dengan log 10, bukan log 10Y, log 10. Okay? Okay, so bila kita dah darab dengan log 10, dia akan jadi log 10Y sama dengan log 10 dalam kurungan 10 kuasa A tambah BX kuasa 2. Okay, nampak tak? A tambah BX kuasa 2 ni sebenarnya adalah kuasa. Betul? Dia duduk kat atas kan? Betul. Okay. Bermaksud apa? Log tu sebagai bomba. Jadi dia boleh buat apa pada A tambah BX kuasa 2? Bawa ke depan. Dia boleh bawa turun. Turunkan pangkat ni. Turun ni yang tersepit kat atas flat terbakar ni, turun kat bawah. Jadi log 10Y sama dengan apa? A. Okey, saya nak tanya. Adakah 10 kuasa A tambah BX kuasa 2 ni sebenarnya berapa sebutan dekat sini? 1, 2, 3, 4. AB berapa sebutan? Kalau AB ada berapa? 3. Kalau AB, macam mana 3 pula kau? Oh, kau 2. masuk AB Zulhelmi kat tepi. 2. AB 2. Kalau 10 kuasa, okey, kalau AB kuasa 3? 4. 4. Mana awak dapat 4 banyaknya? Satu lagi apa? 3. 3. Betul ke 3? 2. Yes, 2. Yang kuasa ni dia melekat dengan ni. Dia tak dikira sebagai satu sebutan. Dia duduk. Mana boleh awak cakap A 1, B 1, satu lagi 3 tiba-tiba duduk dekat atas awan ni. Tak ada apa-apa. Tak ada mak bapak tiba-tiba datang ke melayang macam tu. Boleh ke? Tak ada asal-usul. Tak. Tak boleh. Sebenarnya 3 ni dia adalah baby kepada B ni. B tengah dukung dia. So tak boleh lah dia duduk. Dia dah lah baby duduk situ tiba-tiba nak jadi orang dewasa pula. Tak ada. Dia still melekat dengan B. Dia adalah susuan ni. Yang ni A ni 1. B kuasa 3 ni 1. Jadi kita ada 2 sahaja dekat sini. Bermaksud 10 kuasa A tambah BX kuasa 2 ni sebenarnya ada berapa sebutan? 1. 1. 10 ni dia dokong kau dia dokong dengan anak, dengan cucu cicit semua dia dokong sekali. Nampak? So dia sebenarnya 1 je. Awak tak boleh nak pecah-pecahkan dia lagi.
Okey, kalau macam tadi log 10 AB awak akan pecahkan jadi log 10A tambah log 10B. Tapi kalau dia adalah satu nombor je, yang lain semua kuasa, maksudnya dia tu sepupu papat keturunan yang sama, jadi kita tak pecahkan dia. Kita just bawa je A tambah B X kuasa 2, turunkan dia ni semua yang duduk kat atas ni, dia punya cucu cicit ni semua bawa dia kat bawah. Okey, dan yang ni salin balik log 10, 10. Nampak tak? Nampak. Aida je nampak. Yang lain tak nampak ke? Nampak. Jelas tak? Jelas tak kenapa ada yang cikgu kata satu sebutan, kenapa yang tu dikira dua? Jelas tak? Jelas. Jelas. So maksudnya yang ada kuasa tu awak anggap dia macam baby yang didokong. Dia tak boleh jalan seorang-seorang. Dia kena melekat dengan mak dia. Okey, nanti bila dia dah cukup umur barulah dia boleh turun. Sekarang dia masih lagi di atas. Jadi A tambah B X kuasa 2 ni semua baby dia. Bawa dia turun kat bawah jadi A tambah B X kuasa 2 log 10, 10. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Log 10, 10 tu nilai dia apa? Satu. Ya, apa-apa log yang asas dia log A asas A, log M asas M sama dengan 1, A asas A 1, log 9, 9, 1. Apa kesimpulan yang awak boleh buat daripada apa yang cikgu conteng ni? Log 7, 7 kecil, 7 besar sama dengan 1. Apa kesimpulan dia? Sama. Apa yang sama? Kalau asas dia dengan nombor dia sama, nilai dia? N asas Satu. Jadi kalau contoh dalam awak tengah buat soalan log, tiba-tiba ada semua ada ungkapan ada log macam exam itu. Log 7A contohlah tambah log 7 M. Tiba-tiba ada tambah 1. So 1 ni awak boleh ubah dia jadi log 7, 7 supaya dapatlah semua asas dia 7. Boleh? Sebab soalan lain ni log 7 kan. Jadi bila awak nak tukar satu ni, nak dia sama apa spesies dengan yang lain, dijadikan log 7. Sebab log 7 ni kan satu, tadi awak yang cakap. Betul? Betul. So kalau periksa keluar tiba-tiba ada nombor 1 kat situ, awak tulislah jadi log apa ikut soalan yang kehendak yang kat depan-depan tu. Okey, cikgu dah tersasar lah tu kalau ajar tajuk log. Okey, sekarang log 10 ni sama dengan 1. Jadi A tambah BX kuasa 2 darab 1. So darab 1 tak perlu tulis lah. Okey, darab 1 ni boleh hilang je lah. Sebab dia darab, dia bukan tambah. Kalau tambah kena tulis ni sebab dia darab, jadi hilangkan. Jadi sini log 10Y. Jadi sekarang, adakah dia dah tersusun mengikut hukum linear? Belum. Okey, tolong cikgu susun. Seorang? Humaira? Log 10Y sama dengan BX tambah A. BX kuasa 2 pergi buang kat mana tu anak dia? Kuasa 2 tambah A. Alright, so apakah YMXC? Y? Y dia log 10Y. Okay. Lepas tu M dia B. X dia X kuasa 2. Okay. A dia C. Okay. Okay, tambah A tu adalah C. Ambil dengan simbol kat depan lah. Kalau negatif, tolak tu ambil lah jadi negatif A. Kalau tambah, tambah. Okay, jelas tak yang lain? Jelas. Okay, boleh tak cikgu nak minta buat soalan 3 ni? Buat sekarang 2 minit. Lepas ni seorang perempuan wakil. Kecuali Aida. Sebab Aida dah jawab. Alia, Sofia, tadi Akila dah jawab. Selain daripada yang dah jawab tu orang lain pula. Okay, cepat. Siapa yang dah dapat jawab cakap cikgu saya dah dapat.
Ada yang dapat? 6 je tu, boleh buat laju. Okay, mana Sri Kandi, Sri Kandi? Ada pelajar lelaki ke yang nak jawab? Ada? Jangan dah tertidur, sudah 10 waktu, pukul 10 lebih ni biasa waktu tidur awak Belum. Belum. Okay. Fatihah, nak jawab? Apa? Dapat buat? Belum habis. Okay, belum habis. Okay, siapa yang dah habis? Nadira? Belum juga. Belum juga. Okay. Anik, dah siap? Belum cikgu. Okay, belum. Siapa yang dah? Ada tak yang dah? Syafri ke? Ada? Azhari ke ada? Amir Al-In? Ada? Belum cikgu. Belum, okay. Susah ke? Ada berapa ni? Berapa manusia kat situ? Bukan manusia, semua manusia. Ada berapa sebutan? 2. Apa Helmi? Apa Zul? Berapa? Ada 2. Ada 2 kan? 2. Okay, apa dia? 2 tu? H dengan K kuasa 2X. 2X ni adakah dia satu ataupun dia dikira melekat dengan K? Melekat dengan K. Ya, dia baby. Okay, so Zul dah boleh tolong cikgu jawab lah. Dah nampak kan? Saya tak boleh tukar 2X tu kepada X. Awak tak boleh tukar 2X kepada X. Oh, melekatkan je lah dengan M. Oh, macam mana nak tukar? Tak payah tukar. Lain yang lebih-lebih yang kita tak nak semua kita lepukkan dekat M. Jadi M. Tak apa, awak ajar cikgu dulu buat macam mana awak buat. Nanti cikgu tunjuk macam mana awak nak bagi harta pusaka semua pada M awak. Okay, apa yang awak buat Zul? Saya darabkan log 10 semua. Alright. So, lepas tu nanti dapat log 10Y sama dengan log 10 K 2 kuasa X. Okay, kemudian? Lepas tu darabkan yang log 10 HK tu dapat log 10 H tambah log 10 K kuasa 2X. Okay, kita turunkan terus lah Zul. 2X kuasa log 10K, betul? Dah. Apa tu? Lepas tu sampai situ je lah saya dapat. Susun dulu Y sama X sama sekejap. Log 10Y sama dengan log 10K kurungan 2X tambah log 10H. Okay. Ada tak kawan-kawan yang boleh tolong Zul? Dia ada masalah nak buang 2. Zul dah kahwin 2, tiba-tiba nak buang 1 bini. Macam mana Log 10K bagi dengan 2 tu cikgu. Apa Syazmin? Log 10K bagi dengan 2. Log 10K bahagi dengan 2. Kalau awak bahagi log 10K bahagi dengan 2. Sekarang yang bahagi dengan 2 log 10K. Lepas tu 2X ni? Tak tahu cikgu. Okay, macam ni. Log 10K ni adalah sebiji, seketul benda. Log 10K. 2 adalah seketul benda, X adalah seketul benda. 2 log 10K. Cikgu tak nak kedudukan dia seketul macam tu. Cikgu nak X dekat sini, 2 dekat sini, log 10K dekat sini. Sama ke tak sama? Sama. Apa hubungan tiga-tiga ketul ni? Darab. 2 darab 3 darab 4, adakah sama dengan 4 darab 2 darab 3? Sama. Bermaksud, boleh tak 2 tu kita nak kahwinkan dengan log 10K?
Boleh. Jadi dia jadi macam mana? Jadi macam mana? 10 K darab X. Pening-pening sangatlah si Zul ni. Macam gini je lah Zul. Apa suruh kahwin 2, lepas tu dah pening nak buang 2 tu kat mana? Maaf cikgu. Faham tak Zul? Faham. Okay, maksudnya bila ada benda yang kita tak nak, kita pergi lambatkan dia pada M. M akan tanggung semua beban yang berlebihan daripada X. Maksudnya, jangan bagi dekat C, jangan bagi kat Y sebab dia tu bukan suami isteri. Contohlah awak kan Zul kan, awak dah ada hutang terlebih ke, bini awak kerja, bagilah bini tolong sikit. Tapi janganlah pergi ketuk rumah jiran suruh bayarkan hutang awak. Yang boleh bayar bini awak. Jadi awak bagi nombor 2 tu dekat bini awak tu, bagi kat sini. Sama je 2 darab log 10K darab X, sama juga dengan log 10K darab 2X. Sebab dia hubungan darab. Bila hubungan darab, kedudukan tak penting. Jelas semua orang selain daripada Zul? Jelas. Okay, alright. Dia kena bagi contoh Zul punya bini baru semua orang faham. Zul faham tak? Ke tak faham dah? Faham cikgu. Okay, alright. So kita dapat ni adalah kita punya M lah. Okay, ini adalah kita punya X dan ini adalah C. Okay, settle dah. Itu kita punya persamaan. Okay, dan yang bawah-bawah ni awak boleh try buat. Okay, ada masalah nanti ataupun kita nak ambil satu yang agak pelik. Saya bagi satu lagi awak pilih untuk kita jawab sama-sama. Yang lain jadi homework. Satu yang agak pelik cikgu. Apa? Kau asyik pelik tu semua? Mana? Nombor 8. Nombor 8. Oh, 8 tu dia pelik sebab log 10X ni terjatuh kat bawah. Sebenarnya dia nak kena tulis kat sini je. Tu je kot pelik je. Kan masih pelik lagi. Ni bukan dia duduk kat sini, dia duduk kat situ. Pelik lagi ke dah tak pelik? Ke masih pelik? Ni pun si dia ni lah. Dia punya ni semua terturun. Ni pun bukan kat sini. Satu ni dekat sini. So kalau nampak yang ada terjatuh-jatuh kat bawah tu, naikkanlah dia balik. Okay, dia punya apa tu, spacing dia tu tergerak. Okay, nak cikgu jawab nombor berapa? 4, 5, 6, 7, 8. Satu last sebelum kita nak masuk pasal graf. 8. 8. Okay, Baik Haki nak 8, Fatihah nak 8. Okay, semua setuju? Nombor 8? Setuju. Okay, sekarang first cikgu nak tanya. Okay, first of course kita kena buat apa? Darab dengan log 10Y. Log 10 betul? Betul. Okay, sekarang Zul, A per Zul seorang je nanti cikgu ajar Baik Haki, A per B kuasa ni X kuasa ni B ni. Macam ni. Okay, punca kuasa B. Sekarang ada berapa sebutan? Baik Haki. Tiga. Ada berapa tu? Ada 2. 2, betul. Satu apa? A. Satu lagi? B. B je? B dengan X ni siapa lagi besar kuasa dia? X. Ni macam mana nak sebut ni Baik Haki? Kita nak sebutnya macam mana ni? Pening dah tengok dia kan? Nak sebutnya macam mana? Okay, cikgu tulis X macam ni. Kita sebut dia macam mana Baik Haki? X. Punca kuasa 3. Punca kuasa 3 bagi X, betul? So yang ni kita sebut dia apa? Punca kuasa B bagi X. Bagus. Punca kuasa B bagi X. Setuju semua orang? Setuju. Okay, so kalau punca kuasa atau kuasa tu dia sama juga. Dia macam baby lah, dia melekat dengan yang bapak dia. Bapak dia duduk kat bawah, dia ni dia punya saka ke apa ni duduk kat atas tu lah, duduk atas bumbung rumah. Okay, jadi dia adalah dikira sebagai satu sebutan. Punca kuasa B bagi X ni adalah satu sebutan, A satu sebutan. Okay, ingat dalam log kalau bahagi, apa yang kita buat? Tadi darab, jadi tambah. Kalau bahagi? Tolak.
Tolak. Okay. So tolong cikgu first kali tulis. Siapa nak sambil bercakap? Cikgu tuliskan. Nadira boleh? Tak boleh? Siapa boleh? Syazmin? Semua hilang ke apa? Cikgu panggil saya. Cikgu panggil awak Syazmin. Okay, Syazmin tolong cikgu sekarang. Darabkan semua dengan log 10. Log 10. Sama dengan? Log 10. Syazmin, suara awak tu macam bawa selimut je. Awak tengah tidur ke apa? Mana ada. Okay, kuat sikit suara tu. Tak payah romantik sangat nak jawab soalan ni. Log 10. Log 10. Lepas tu? Darab A per X punca kuasa B. Macam mana? Log 10A. Darab. Kita log 10 darab. Okay. Maksudnya dalam kurungan lah. A per B punca kuasa X. Macam ni. X punca kuasa B. Okay. Lepas tu, sekarang bahagi, dia pecahkan jadi apa? Log 10. Log 10B. Tolak log 10. Bagus. X punca kuasa B. Okay. Tolak log 10. Okay. X punca kuasa B. Okay. Kemudian? Lepas tu yang B. Yang B tu cikgu. Punca kuasa A. Darabkan dengan 2. Darabkan dengan 2 maksudnya macam mana? Darabkan dengan B. Tak tahu. Yang ni saya tak tahu. Oh tu awak tak tahu. Okay. Okay, saya tanya. Kalau X punca kuasa 3, kalau saya tak nak tulis dalam bentuk punca kuasa, ada tak cara lain saya nak tulis? X kuasa 1. X kuasa negatif 3. X kuasa negatif 1/3. 1/3. Kalau X kuasa negatif 3 tu maksudnya 1 per X kuasa 3. Jadi macam ni. Okay, so kalau X kuasa, punca kuasa ni dia akan jadi kat bawah. Okay, kan awak ada belajar indeks dulu. Contoh X kat sini 3, dekat sini 2. Dia akan jadi X kuasa 2/3. Betul? Betul. Okay. Kalau X ni kuasa tak ada apa-apa, maksudnya dia kuasa 1, ni 3. So bermaksud X kuasa 1/3. Okay, maka yang X yang soalan ni X, B, jadi dia sama dengan X kuasa? 1/B. Bagus. 1/B. Okay, jadi kita ubah dia jadi X kuasa 1/B. Sebab bila dia jadi kuasa, ada bomba boleh bawa dia turun daripada pokok tu. Kalau punca kuasa, kita tak nampak. X kuasa 1/B. Okay, setakat ni jelas tak? Jelas. Okay, sekarang. Siapa tadi? Syazmin dah. Dah boleh bawa turun Syazmin dari pokok tu? Boleh. Okay. Tolong cikgu. Log 10Y. Susun terus Y sama MX tambah C. Log 10Y sama dengan negatif log 10 X. 1/B tu dah boleh bawa turun Syazmin. Oh. 1 X 1/B. 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 Darab log 10X. Negatif. Negatif letak kat mana? Letak dekat 1/B ke kat log 10X? Kat log 10X. Oh bukan. Negatif dia melekat dengan M kita. So kat sini dia. Okay, negatif 1/B. Sebab 1/B ni buat turun. Okay, dia duduk kat celah sini lah. Okay, so negatif 1/B log 10X. Kemudian? Tambah log 10A. Okay, yang lain faham tak? Faham. Okay, so apa M kita sekarang? Y dan X dah nampak lah. Log 10Y, X log 10X. M kita? Negatif 1/B. Bermaksud ini adalah kecerunan negatif. Ini adalah M dan ini adalah kita punya C. Okay, boleh? Boleh. Okay, so kalau dah boleh, faham Okay, jadi cikgu nak tunjuk, cikgu ambil masa 15 minit lagi boleh ke? Boleh. Boleh masuk lagi Sebab cikgu dah kira kalau habis 15 minit ni, kira habis lah kita dah habis bab ni.
Cuma awak tinggal buat latihan je. Tapi kalau awak rasa macam dah tak boleh masuk dah cikgu, nak buat lagi satu kali kelas, cikgu okey je. So awak nak macam mana? Nak habiskan ke? Ataupun awak nak buat lagi satu kelas? Habiskan. Okay, alright. Okay. So sekarang cikgu nak tengok, cikgu nak ajar step by step. Okay, ini semua adalah contoh paper kertas satu lah yang tukar-tukar persamaan ni. Okay, sebab kertas satu nanti dia dah bagi satu persamaan, dia suruh modify dan dia suruh tuliskan apa nilai M, apa nilai C. So jadi awak dah tahulah tadi M apa, C apa. Okay, sekarang cikgu nak tunjuk satu contoh soalan. Ni kat bawah ni ada dua contoh soalan. Okay, macam mana step by step. Tapi graf kita tak buat lah. Nanti awak try buat awak punya soalan sendiri. Ataupun cikgu rasa better awak terus buka buku awak lah. Buku latihan ada tak? Yunus dah sampai tak buku latihan yang awak ada? Dah cikgu. Yunus ada ke dalam kelas ni? Ada. Dah sampai tak Yunus? Dah cikgu. Dah, okay. Baca boleh buka. Boleh cikgu. Okay, semua buka buku tulis awak, buku kerja awak. Muka surat Okey, muka alah tak payahlah, saya terus tunjuk contoh yang kat sini je lah. Okey, tengok 34 ni. Okey, jadual menunjukkan nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y. Okey, ni jadual bagi. Ni cikgu terus tunjuk contoh soalan kertas 2 yang akan awak kena jawab dalam exam dengan markah 10. Dan cikgu kata kalau awak betul ikut step yang cikgu ajar, nak dapat 10 markah tu sangat mudah. Kalau terpelecok pun mungkin dapat 8. Tapi bawah daripada 6 insya-Allah tak. Sebab yang penting awak kena ikut step by step apa yang cikgu ajar, cara tekan kalkulator. Ingat lagi tak cara tekan kalkulator nak cari M dengan C yang kita belajar minggu lepas? Ingat. Okay, so itu juga kita akan gunakan dalam ni lah dalam menjawab soalan. Okay, so first baca soalan. Jadual menunjukkan nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada satu uji kaji. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan. So this is the equation yang soalan bagi pada asalnya. Okay, so ini adalah dia punya persamaan yang diberi. Okay, dengan keadaan P dan R adalah pemalar. Okay, ini equation asal. Tapi awak jangan expect soalan akan terus tulis macam ni. Y besar sama dengan apa, X besar sama dengan apa dalam macam awak buat tadi dekat atas ni. Okay, sebab dia akan buat dalam bentuk ayat. Jadi awak baca ayat ni. Okay, macam mana nak tahu paksi X dia apa, paksi Y dia apa? Terus tengok pada soalan A. Plotkan X, Y melawan X kuasa 2. Okay, so siapa yang Y, siapa yang X? Kalau disebut plot bla bla melawan bla bla, yang first paksi apa yang disebut? Plot apa melawan apa sebenarnya? Paksi Y. Y melawan X. Ya, betul. Betul. Yang pertama disebut adalah Y, yang kedua disebut adalah X. Okay, ayat kalau suruh buat graf, plot Y lawan X, bukan X lawan Y. Okay, Y lawan X. Maka yang pertama awak jumpa dalam ayat ni, ini adalah paksi Y yang dikehendaki dan ini adalah paksi X yang dikehendaki. Okay, so first step adalah, okay, cikgu nak tulis step by step kejap Okay, cikgu minta awak salin lah apa step yang cikgu nak ajar ni. Okay, so first kali, okay, tengok, baca persamaan ni. Baca persamaan. Okay. Okay, kemudian yang kedua, tentukan paksi. Tentukan paksi Y dan X. Okay, kemudian 3, kira nilai jadual. Nilai dalam jadual, nanti cikgu tunjuk apa yang kena buat. Okay, yang keempat, modify ataupun ubah suai persamaan. Yang kelima, plot graph. Okay, mengikut paksi yang diberilah dalam soalan, mengikut skala. Mengikut skala dan paksi skala. Okay, yang keenam,
tekan kalkulator. Tekan kalkulator untuk dapatkan nilai apa? Nilai? Cerunai. M dan C, betul. Nilai M dan nilai C. Okay, dan last kali 7 barulah jawab soalan pengiraan. Jawab soalan B. Ni soalan B ni lah. Soalan B. Okay, so ada 7 step. Nanti tak apa, cikgu akan share yang Cikgu Shonting ni. Okay, jadi first step adalah awak baca persamaan. Okay, persamaan asal yang diberi. Baca persamaan asal. Okay, so persamaan asal yang diberi adalah Y sama dengan PX tambah R per PX. Okay, ini adalah kita punya step pertama kita. Okay, step pertama, baca ni. Okay, kemudian step kedua, cikgu kata apa tadi? Tengok paksi dia. Okay, jadi step kedua kita tentukan daripada A ni, dah nampak. Dalam ayat pernyataan atas tak ada dia dalam yang bahagian A. Sama je setiap kali exam macam itulah cara dia menulis soalan. Okay, so tentukan Y adalah XY, X adalah X kuasa 2. Okay, faham? Ini adalah step kita yang kedua. Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Step ketiga kita apa? Step ketiga cikgu cakap tadi? Kira nilai dalam jadual. Okay, so sekarang jadual bagi X dengan Y. Sedangkan awak nak plot XY melawan X kuasa 2. Jadi kena ubah tak semua titik ni? Kena. Kena. Okay, so third step adalah buat satu jadual. Okay, XY. Okay, biasa kalau jadual kita susun yang dekat atas X. Tak kisah kau terbalik pun tak ada masalah. Yang bawah adalah Y. Okay, kalau belajar dalam sains, pemboleh ubah yang dimanipulasi duduk ke atas, pemboleh ubah yang bergerak balas tu duduk di bawah. Okay, jadi kiralah ni X darab Y, ni X kuasa 2. Jadi jadikan satu ni X kuasa 2, ni jadikan X kuasa 2, isi dalam jadual ni. Okay, biasa bila dua-dua kolom ni kena ubah nilai, so akan ada 2 markah lah kat situ. Ni semua betul, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nilai ni tepat, 1 markah, 6 nilai tepat yang kat bawah, 1 markah. Ada kadang-kadang soalan, just nak kira yang satu je, mungkin dia kata plot XY melawan X. Jadi yang ni je jadikan XY, X ni kita kekalkan je. Okay, maka 1 markah je lah dapat. Yang ni awak just salin semula. Okay, ni salin je nilai. Kalau soalan yang lain lah, kalau soalan ni dua-dua jadual tu kena ubah. Faham tak cikgu cakap ni? Tak faham Kurang faham. Okay. Macam ni. Kalau soalan kata plot XY melawan X kuasa 2. Sekejap Besarkanlah. Okay, soalan kata plot XY melawan X kuasa 2. Sedangkan data yang dibagi adalah X dan Y. Maka awak perlu buat jadual baru tak untuk nak plot ni? Perlu. Okay, so awak buatlah jadual dia X kuasa 2 dengan XY. So awak buatlah satu-satu. Tahu tak macam mana nak buat jadual ni? X kuasa 2 tahu tak macam mana? Ambil nilai mana kuasa 2 kan? Nilai X kuasa 2. Nilai X tu awak kuasa 2 kan lah. Nilai X ni 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2 isi dalam jadual ni. Okay, kemudian yang bawah ni XY. X darab Y isi dalam ni. 1 darab 5.5 isi kat sini. 2 darab 4.7 isi kat sini. Okay, jelas? Jelas. Okay. Dalam soalan ni, dua-dua jadual atas dengan bawah. Bila awak nak buat jadual, awak kena ada nilai X dengan Y. Okay, dalam soalan ni, dua-dua ni kena ubah sebab soalan bagi X dengan Y, tapi dia nak XY dengan X kuasa 2. Tapi kadang-kadang ada soalan, dia suruh plot Y lawan X kuasa 2. Maka Y yang diberi dalam ni, awak just salin semula. Salin je, jangan buat apa-apa. Yang ni je awak jadikan X kuasa 2. Faham? Kalau soalan tu berbeza lah. Faham? Faham. Okay, alright. Kenapa perlu salin? Sebab awak nak plot graf. Awak jangan nanti buat kerja separuh jalan. Okay, cikgu nak ingatkan. Kalau dalam jawab soalan hukum linear, first kali ambil kertas graf, semua soalan, semua jalan kerja, jadual, modify persamaan, lukis graf, semua buat dalam satu muka surat kertas graf. Satu helai ni, satu muka kertas graf. Jangan nanti buat jalan kerja dekat kertas kajang.
Plot graf dekat kertas graf. Lepas tu lukis jadual kat kertas kajang. Kenapa cikgu perasan kalau pelajar yang buat macam ni dia selalu tak dapat full mark sebab dia tercicir-cicir maklumat. Jadi bila dapat je soalan hukum linear ni terus ambil kertas graf, buat semua daripada lukis graf, modify persamaan semua conteng je kat sini. Contoh graf awak kat sini kan. Graf kat sini contoh ni graf. Yang sini buatlah pengiraan, tulis jadual balik. Kat sini semua salin balik, lengkap dalam satu helai sahaja. Jangan ada kertas lain. Boleh? Jelas? Saya punya arahan ni? Jelas. Biasa pelajar yang ikut ni insyaAllah dia boleh dapat 8 sekurang-kurangnya per 10 markah. Tapi kalau awak suka, tak nak lah cikgu, comot lah, nak yang jadual nak buat dekat kertas kajang. Yang ni nak conteng sini. Nanti sekejap dia angkut kan maklumat kat sini, semua maklumat dia angkut salah. Sebab juling tu biji mata awak, dia bukan macam matematik. Jawapan awak dalam satu tempat perpuluhan. Kalau dalam ADMATS ni kadang-kadang bila awak darab tu dia akan jadi sampai 3-4 tempat perpuluhan. Jadi untuk mengelakkan kecuaian, tolong buat semua dalam satu muka surat kertas graf. Okey, itu yang cikgu nak ingatkan. Okey, kemudian ada yang akan tanya cikgu dalam jadual ni nak isi sampai berapa tempat perpuluhan. Okey, dalam jadual isi sampai sebaik-baiknya kalau jawapan tu banyak, ambil sampai 3 tempat perpuluhan. Okey, sampai 3 tempat perpuluhan, tapi kadang-kadang dia kata 4 angka bererti. Nak selamat macam itulah, 3 tempat perpuluhan. Okey, tetapi masa plot graf, contoh awak dah buat ni dapat 2.536. Masa plot graf tak bolehlah dapat 2.536, susah nak plot. Jadi kalau masa plot ambil satu tempat perpuluhan cukup 2.5. Tapi masa isi dalam jadual kena dapatkan 3 tempat perpuluhan. Paling-paling pun 2. Kalau bawah daripada 2, 1 tempat perpuluhan takkan ada markah untuk nilai jadual. Jadualnya ada markah tau. So kalau awak terus bundakan sampai 1 tempat perpuluhan tak ada markah. So nak selamat, awak ambil sampai 3 tempat perpuluhan untuk dekat dalam jadual. Masa plot, ambil 1 tempat perpuluhan sahaja. Jelas tak? Jelas. Okay, alright. Kalau ada soalan, tanya terus. Okay, kemudian dah kira nilai dan jadual. Step keempat adalah modify persamaan. Okay, sekarang kita revise balik. Ni persamaan yang diberi. Yang kita nak adalah XY dengan X kuasa 2. So, apa yang saya kena buat dengan persamaan ni? Darab X. Darab X. Okay, so jadi apa kakak? XY sama Alright. X kuasa 2 tambah R Okay. R per P, betul? Betul. Okay, so dah susun tak ni? Y sama MX tambah C ni? Dah. Okay, kita dapat XY ni adalah kita punya Y. Okay, P adalah kita punya M. X kuasa 2 adalah kita punya X. Plus R tambah P adalah kita punya C. Okay, jadi dah dapatlah dalam bentuk macam tu. Okay, biasa kalau dalam soalan ni dia punya persamaan dia tak sesusah yang tadi awak buat lah. Dia soalan dia sekali je. Darab atau bahagi terus boleh dapat. Tambah log je terus boleh dapat jawapan. Okay, so dia tak ada complicated sangat. Sebab cuma ada satu markah je untuk tukar persamaan. Okay, so lepas dah buat modify persamaan, kemudian plot graph. Plot graph yang macam kita buat minggu lepas lah. Ambil data tu, plot. Ingat lagi garis penyuaian terbaik yang cikgu ajar minggu lepas? Okay. Apa maksud garis penyuaian terbaik? Seimbang. Perlu ke masuk semua titik? Tak. Masuk kebanyakan titik. Tapi yang tak masuk apa? Apa yang perlu dibuat pada yang tak masuk? Apa? Alia? Ya, perlu seimbang atas dan bawah. Yang tak masuk perlu seimbang atas dan bawah, tapi tak semestinya masuk semua titik. Kalau masuk memang cantik lah. Tapi jarang graph ADMATS akan dapat semua titik masuk. Okey, kemudian lepas dah modify persamaan, kita plot graph ikut skala. Dan tekan kalkulator untuk dapat nilai M dan nilai C. Cikgu ingatkan balik nak lukis graph. Walaupun yang awak plot tu tak sentuh C, tak sentuh part C. Tapi tolong panjangkan graph awak sampai menyentuh nilai C. Okay, jangan walaupun mungkin yang awak plot tu dekat sini je. So awak duduk terstop kat situ. Jangan. Panjangkan dia sampai C sebab C ni wajib akan ditanya nanti masa kat bawah tu.
Lepas tu kat bawah tu barulah dia suruh buat pengiraan. Kirakan nilai P dan R. So awak dah tahu dah P tadi adalah M. P adalah M kan? Ni tadi awak sendiri yang dah modify persamaan P sama dengan M. Jadi awak kira keceronan graf tu, kira sebab dia kata gunakan graf. Jangan pula awak kata, oh dah tekankan kalkulator lah cikgu, ambil je lah nilai kalkulator. No, tak boleh. Kena ambil nilai yang awak kira daripada graf, tapi kalkulator tu adalah sebagai awak punya guideline supaya awak tak merapu jauh. Mungkin sepatutnya positif awak dapat negatif ke. Nampaklah awak salah, jadi awak kena check balik kat mana salah. Tapi jangan terus letak aja selepuk, kira kalkulator terus letak, oh P sama dengan M. So sama dengan saya tekan kalkulator 0.5 cikgu. Tak boleh, awak kena kira daripada graf dan titik yang masuk dalam garis tu je yang boleh dikira sebagai keceronan. Ingat lagi tak cikgu ajar macam kira keceronan minggu lepas? Ingatlah. Ingat. Okay, ambil titik yang masuk dalam garis sahaja. Okay, walaupun titik tu bukan yang awak pangkah, awak plot tu, tapi dia masuk dalam garis, so kita boleh ambil dia sebagai keceronan. Okay, kemudian dia suruh cari nilai R. Nilai R ni awak gantilah, P dah dapat. So R per P sama dengan C. Jadi C ni awak tengok dalam graf. Contoh C dalam graf lintasan Y awak dapat 3. So 3 sama dengan R per P. P dah dapat tadi dekat soalan 1. Keceronan awak, gantikan dia. So dapatlah nilai R awak. Jelas tak? Jelas. Jelas.